10,200 peserta telah dibimbing dan telah berjaya menjana pendapatan lebih daripada 15 juta dan selaras dengan pengumuman pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih pada 28 Jun yang lalu, pihak MDEC telah melancarkan program khas Glow Pemulih sebagai program sambungan program yang baik ini dan boleh mula menerima pendaftaran mulai pada bulan ini, bulan September 2021. Satu lagi program MyWIT atau My Digital Workforce Work in Tech merupakan program yang telah dilaksanakan bagi menambah baik kemahiran pekerja Malaysia dan meningkatkan keupayaan dan permintaan terhadap mereka di samping memberi insentif kepada para majikan. Sejajar dengan program celik digital dan peningkatan skill MDEC, inisiatif ini adalah sebuah platform yang menggalakkan syarikat untuk mengambil pekerja-pekerja melalui insentif gaji dan kursus latihan. Program ini juga telah memberikan peluang kepada ramai daripada kalangan para peserta. Kita juga ada program seperti program perkhidmatan digital perniagaan, program perantis teknologi digital dan juga program Premier Digital Tech Institution yang dijalankan bersama institusi-institusi TVET bagi membolehkan universiti-universiti mempunyai kurikulum yang dapat menyampaikan maksud yang sama. Kira-kira 24 fakulti daripada 16 IPT telah diberikan penarafan PDTI ini dan sejak diperkenalkan, universiti-universiti tersebut telah melahirkan lebih dari 30,000 graduan. Saya menyebutkan ini sebagai antara beberapa program yang melibatkan anak-anak muda yang dijalankan oleh kementerian dan agensi-agensi di bawahnya. Terutama sekali bagi peringkat universiti adalah untuk menentukan kita dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan atau graduate employability kepada satu tahap yang membanggakan. MDEC juga melaksanakan inisiatif seperti berikut bagi menggalakkan penggunaan platform e-dagang serta teknologi digital dalam operasi perniagaan yang disasarkan kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun juga perusahaan kecil, sederhana dan mikro. Antara program ini untuk makluman yang berhormat ialah kempen e-dagang untuk PKS dan usahawan mikro yang telah memberikan peluang kepada lebih pada 200,009 orang pengusaha yang mana menerusi kempen ini telah mencapai hasil jualan lebih daripada 834 juta. Kempen ini telah dijalankan sejak 2016 dan diteruskan hingga sekarang. Kempen usahawan muda dan juga kempen Shop Malaysia Online adalah antara program-program yang dijalankan yang sebahagian besarnya disertai oleh anak-anak muda. Kempen Shop Malaysia Online telah berjaya menjana jualan e-dagang melebihi 945 juta dengan 8.2 juta jumlah transaksi dan telah memberi manfaat kepada lebih dari 202,000 peniaga Malaysia. Kempen ini telah dilaksanakan sejak Ogos 2020 dan diteruskan sekarang. Tuan Yang di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Simpang Renggam yang telah menyentuh tentang penyalahgunaan Yang Berhormat, boleh saya minta penjelasan? Beaufort. Ya, silakan. Ya, terima kasih di atas jawapan tadi. Cuma saya ingin bertanya, daripada program-program yang dilaksanakan dan begitu ramai yang mendapat manfaatnya diberikan oleh kerajaan, berapa peratus ke di kalangan mereka ini terdiri daripada anak-anak muda kita yang berada di luar bandar? Karena seringkali mereka, aduan mereka ialah mereka tidak dapat, reach out kepada mereka tidak sampai.
Terima kasih. Dr. Bifort, sila Menteri sambung. Sebenarnya yang berhormat, sesuai dengan dunia teknologi digital, sebenarnya kita tidak perlu mengasingkan sama ada bandar atau luar bandar. Tetapi saya faham maksud yang berhormat kerana kemungkinan anak-anak muda di luar bandar tidak sampai maklumat kepada mereka. Saya ambil perhatian tentang pandangan yang berhormat itu kerana saya memahami maksudnya. Seharusnya kita berikan perhatian kepada anak-anak muda di luar bandar. Bagi perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Simpang Renggam tentang penyalahgunaan media sosial dan jenayah cyber, saya tidak mahu mengulangi jawapan kerana saya telah memberikan jawapan pada 14 bulan 9 kepada soalan Yang Berhormat Buford, soalan nombor 3 pada hari tersebut. Dan jawapan-jawapan itu saya fikir bolehlah dirujuk kepada jawapan yang telah saya berikan kerana masa yang agak terhad. Saya ingin menyentuh sepintas lalu tentang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Kinabalu tentang keberkesanan Malaysia Emergency Response System ataupun MERS 999 kerana dikaitkan dengan satu peristiwa yang berlaku di Kota Kinabalu dan saya telah menyemak apa yang telah berlaku dan oleh kerana ia memerlukan satu perincian bilakah panggilan diterima dan bilakah reaksi diberikan dan sebagainya, saya akan berikan kepada Yang Berhormat kronologi terperinci apa yang telah berlaku. Cuma apa yang ingin saya sebutkan di sini, pusat-pusat MERS 999 ini yang ada di Kuala Lumpur, Melaka dan Kuching adalah tujuan untuk mengintegrasikan respons terhadap panggilan-panggilan kecemasan di samping menguruskan soal-soal panggilan palsu dan sebagainya. Dengan kaedah dan teknologi, panggilan-panggilan dapatlah ditapis dan reaksi yang real time dan segera dapat dilakukan. Tetapi oleh kerana perkembangan teknologi yang pantas, kita akan melihat kepada prospek-prospek untuk terus memperbaiki khidmat MERS 99 ini untuk ditambah baik. Tuan dan Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Krai dan Yang Berhormat Baling yang telah membangkitkan isu keberkesanan penyebaran maklumat. Izinkan saya mengambil sedikit masa untuk menegaskan dan juga untuk memaklumkan bahawa kerajaan memandang amat serius tentang keberkesanan kerajaan untuk menyampaikan information ataupun maklumat dan juga cabaran-cabaran semasa yang kita temui yang berpunca daripada misinformation, disinformation dan sebagainya. Sesebuah kerajaan yang berkesan adalah kerajaan yang dapat menyampaikan maklumat dengan pantas dan tepat serta difahami oleh rakyat. Untuk itu sukacita saya memaklumkan bahawa di peringkat Jemaah Menteri, satu jawatan kuasa telah dibentuk dan yang melibatkan 10 menteri yang bersidang pada setiap minggu untuk membuat penelitian dan pengkajian aspek yang berkaitan dengan komunikasi kerajaan yang kebetulannya dipengerusikan oleh saya sendiri. Selain daripada usaha tersebut yang memberikan penekanan kepada komunikasi yang berkesan, saya juga nak memaklumkan pada petang ini bahawasanya saya bercadang untuk mewujudkan satu command center komunikasi yang ini satu kajian penelitian sedang dilakukan untuk membolehkan pusat kawalan komunikasi ini berfungsi dengan lebih berkesan supaya segala apa yang diputuskan kerajaan dapat disampaikan kepada kumpulan sasar dengan secara lebih tepat dan lebih pantas. Sementara itu, jentera penerangan kerajaan akan diperkemaskan. Bukan saja di peringkat jabatan penerangan yang berada di daerah-daerah, tetapi juga penglibatan community empowerment, termasuk menghidupkan apa yang kita akan namakan sebagai komuniti keluarga Malaysia, iaitu satu bentuk kerjasama NGO di akar umbi agar mereka dapat bersama-sama dengan kerajaan di bawah konsep community empowerment untuk menyampaikan dan menerima mesej-mesej kerajaan.
Pada masa yang sama, kita juga berharap pusat-pusat internet community, dulunya PIK, akan dapat kita ubah suai untuk turut menjadi pusat-pusat di mana penyaluran maklumat boleh disampaikan. Pada masa ini ada hampir 800 pusat-pusat internet yang akan diubah menjadi pusat digital economy keluarga Malaysia, dan mereka juga dengan kemudahan yang ada di situ akan turut membantu usaha-usaha kerajaan menyampaikan maklumat kepada rakyat atau kepada masyarakat. Usaha-usaha lain saya fikir memang telah semuanya diketahui. Agensi di bawah kerajaan termasuk RTM, Bernama dan juga Japan telah menjalankan pelbagai usaha bersesuaian dengan kaedah-kaedah semasa, menggunakan pelbagai media bukan saja secara bersemuka tetapi juga menggunakan social media dan kaedah-kaedah yang terkini. Tidak perlulah saya sebutkan satu persatu, cuma apa yang dapat saya katakan bahawasanya saya menerima hakikat dan pandangan yang dikemukakan oleh ahli parlimen bahawasanya usaha-usaha penyampaian maklumat perlu dipertingkatkan dan usaha-usaha merekayasa sistem ini perlu dilakukan. Oleh kerana saya baru berada di kementerian ini, saya memerlukan sedikit masa untuk memastikan proses merekayasa ini dapat dilakukan dengan berkesan. Saya ingin menumpukan bahasa yang berbaki, Tuan Yang Dipertua, kerana 24 orang ahli yang berhormat telah menyentuh perkara-perkara yang berkaitan dengan konektiviti, internet dan bekalan jalur lebar. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada YB Beaufort, YB Betong, YB Pasir Mas, YB Papar, YB Hulu Rejang, YB Tuaran, YB Jempol, YB Kuala Krai, Tasik Gelugor, Cameron Highland, Simpang Renggam, Lembah Pantai, Sik, Tanjung Manis, Balik Pulau, Julau, Seri Aman, Kota Samarahan, Tampin, Lubuk Antu, Lebaran, Igan, Setiu dan Serian. Saya sebutkan mereka untuk tujuan rekod dan saya ucapkan terima kasih. Untuk makluman yang berhormat jemaat sekalian, di kawasan-kawasan yang berhormat akan mula dilaksanakan program-program membina menara-menara baru untuk memastikan pelaksanaan program jalur lebar dan khidmat 4G dapat dilaksanakan dalam masa terdekat. Untuk makluman yang berhormat, di Beaufort 26 menara baru, di Betong 40 menara baru, di Pasir Mas 2, Papar 5, Hulu Rejang 59 menara baru, Tuaran 29, Jempol 7, di Kuala Krai 28, Tasik Gelugor 3, Cameron Highland 50 menara baru. Di Simpang Renggam 8, di Lembah Pantai 14, di Sik 23 menara baru, Tanjung Manis 12, Balik Pulau 4, di Julau 47 menara baru, di Seri Aman 21, di Kota Samarahan 14, di Tampin 3, Lubuk Antu 36, Libaran 8, Igan 13, Setiu 19 dan di Serian 24. Kena tambah batu pahat dah. Boleh dirundingkan. Dan betul. Menteri-menteri. Ketere berapa? Ketere satu saja. Menteri, Kulai pun minta. Kulai sudah tulis surat kepada menteri dan juga kepada KKMM untuklah dan cadangkan beberapa tempat untuklah. Kulai. Sini, Kulai, sini. ya. Sini. Oh, sorry. Ya. Maaf ya. Okey, tak apa. Saya memang sudah tulis beberapa surat kepada KKMM dan minta bahawa menara ini juga di banner di kawasan Parlimen Kulai. Jadi saya harap bahawa menteri juga boleh tengok balik surat tersebutlah. Terima kasih. Boleh, berhormat. Terima kasih, Kulai. Sesuai dengan semangat keluarga Malaysia dan juga tanda tangan kerjasama, kita akan berikan perhatian insyaAllah. Ya. Teruskan, Menteri. Sebenarnya bukan saja untuk Kulai, mana-mana rakan-rakan ahli yang berhormat yang masih mengalami atau menerima aduan di kawasan masing-masing
ada kawasan-kawasan yang perlu pembinaan menara baru. Saya amat berbesar hati kalau dapat menulis kepada saya untuk kajian segera dilaksanakan, kerana saya telah memaklumkan pada hemat saya dan juga kerajaan, soal konektiviti dan internet ini adalah dianggap sebagai hak asasi manusia. Kita ingin melihat seluruh rakyat Malaysia, tak kira di pendalaman atau di mana juga mereka berada, mereka perlu mendapat akses ini, bukan saja konektiviti, tetapi konektiviti dengan kualiti yang tinggi. Pasien Mas boleh tak, Tan Sri? Pasien Mas, kata Jempol. Ya. Isunya Menteri, bahawa projek ini telah ada dalam perancangan jendela, tetapi kenapa pembinaan menara itu terlalu perlahan, terutamanya di Kelantan? Isunya apa masalah? Terima kasih Yang Berhormat. Ya, projek ini sebenarnya tender-tender dibuka pada bulan Mac lagi. Saya tak dapat beri jawapan apa yang berlaku sebelumnya, tapi saya nak memaklumkan pada Dewan Yang Mulia ini, dalam tempoh 4 minggu, dalam bulan daripada sekarang, semua tender-tender ini akan dikeluarkan, akan dibuat. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Tahniah. Sikit Menteri. Jempol sikit. Ya, terima kasih saya ucapkan pada Menteri kerana jempol dapat 7 kalau tak silap saya tadi 7 Ya. 7. Alhamdulillah. Apa yang ada kegusaran ni tentang soal fee untuk bayaran yang kurang mendapat liputan ini, mereka di kampung ini masih bayar yang sama. Jadi adakah ini ada dapat rebate dan sebagainya? Kerana sekarang ni pembelajaran secara PDPF ni dia mendapat kesan yang sangat mendalam kepada mereka, warga terpaksa duduk di bansal, getah dan sebagainya, duduk atas bukit dan sebagainya sementara menunggu siap. Adakah jangka siap ini yang mengambil masa yang agak lama dan time frame itu sangat diperlukan. Terima kasih KPI Menteri, hebat. Jempol minta face mask tutup ya. Baik. Menteri nak Ya. sila rumuskan, kalau nak tambah berapa minit sini. Ya, saya nak rumuskan begini. Baik. Agenda ini adalah satu agenda yang kita berikan keutamaan yang paling tinggi sekali. Sasaran kita dari segi connectivity harus mencapai 100%. The remaining 2%, di bawah jendela kita akan capai 96.9% coverage. 4G, itu yang pentingnya 4G. Ya, kita akan migrate daripada 3G kepada 4G dan menjelang hujung tahun ini, khidmat 3G kita harap dapat ditamatkan supaya kapasiti dapat digunakan sepenuhnya oleh khidmat 4G. Seperti mana kita tahu dalam soal konektiviti ini dan juga kemudahan rakyat itu ada berbagai-bagai aspek. Pertama, asasnya adalah prasarana. Ini yang perlu dilaksanakan oleh jendela dengan jayanya, yang akan menelan belanja hampir 9 bilion semua sekali secara berperingkat, dan fasa 1 yang sedang dilaksanakan sekarang diharap dapat disiapkan sebelum akhir tahun hadapan dan perlu dilaksanakan serta-merta pada suku keempat dalam tahun ini juga. Yang keduanya adalah soal kemudahan seperti gadget yang selalunya timbul masalah pada para pelajar. Untuk itu, baru pada 15 bulan baru-baru ini, saya telah mengumumkan package supaya setiap pelajar boleh memiliki gadget 4G dengan harga yang semurah mungkin. 2 package yang telah diumumkan itu termasuklah package peranti keluarga Malaysia yang mana dengan hanya melanggan package 0+40, yakni package bulanan prabayar RM40, sebulan mereka boleh mendapat gadget secara percuma, yakni gadget 4G. Dan juga package yang satu lagi adalah untuk memberikan kemudahan data, experience internet secara percuma, unlimited, serta data tambahan kepada data 1G percuma setiap hari untuk hanya RM30 3 bulan, iaitu hanya RM10 saja 1 bulan. Dia boleh mendapat 110 GB data, productivity dan juga data untuk dia nak menggunakan untuk download, menonton gambar dan sebagainya. Jadi saya melihat ini sebagai satu program yang menyeluruh, sementara prasarana ada satu perkara yang penting. Saya beri jaminan pada Dewan Yang Mulia ini, pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan segera. Dan saya akan membekalkan kepada ahli-ahli yang berhormat semua
semua program jendela yang terkini di kawasan masing-masing supaya Yang Berhormat boleh menyemak kalau terdapat juga lagi Kota Semerahan. kawasan-kawasan. Libarannya, sekejap. Boleh? Sekolah. Kota Semerahan boleh mohon. Terima kasih. Pencerahan. Datuk Menteri. Libaran dapat 8 menara, tetapi kebanyakan kawasan di Libaran ini ialah jauh daripada bandar, masuk ke pelosok-pelosok kampung yang tidak mendapat manfaat. Jadi masalahnya ialah anak-anak yang sekolah memang payahlah untuk mendapat kemudahan yang dibagi. Tetapi apa yang saya minta supaya kerajaan dapat menambah lagi untuk kemudahan di Libaran. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Menteri. Kota Semerahan. Kota Semerahan. Ringkas. Terima kasih Yang Berhormat Menteri tentang penjelasan tadi. Kota Semerahan pun ingin merakamkan penghargaan. Namun begitu dalam kes perkara telekomunikasi, bukan saja prasarana yang perlu ditekankan. Pengalaman kita di luar bandar ni, prasarana kalau dibuat juga, satu lagi isu yang perlu kita lihat ialah service provider. Service provider. Jadi maksudnya saya mencadangkan agar pihak kementerian bekerjasama rapat dengan service provider, contohnya TM, lepas tu Maxi, Celcom dan sebagainya. Sebab berdasarkan pengalaman kita di luar bandar ni, service provider ni ada enggan sedikit untuk orang kata memberi perkhidmatan, walaupun menara-menara ni telah siap dibina sepenuhnya. Terima kasih Kota Semerahan. Mohon penjelasan Menteri. Terima kasih Muhammad. Saya faham dan kita perlu menguruskan keseluruhan ekosistem yang berkaitan dengan soal kemudahan jalur lebar ini. Dan untuk makluman Tuan Yang Dipertua, saya telah membuat engagement secara berasingan dengan setiap servis provider. Saya jumpa satu persatu dan kita berunding dengan mereka dan kita membawa permasalahan itu dalam suasana berunding kerana kita faham bagi khidmat di luar bandar kita memerlukan komitmen daripada syarikat-syarikat telcos yang berkenaan dan setakat ini saya ucapkan terima kasih kepada mereka kerana mereka menunjukkan kerjasama yang sangat positif. Tuan Yang Pertua, saya tidak nak mengambil masa yang soalan tambahan, panjang. Pak Bi. Boleh tanya sedikit lagi pasal connectivity ini. Terima kasih Yang Berhormat. Dalam engagement dengan telcos, adakah juga Yang Berhormat telah buat engagement dengan Miasat, khususnya dari segi memastikan supaya kita dapat menggunakan teknologi satelit untuk to reach pada setiap tempat-tempat di mana keadaan muka bumi ini berbukit-bukau. Dan berapa banyak pun menara jika sekalinya telcos biasa tidak dapat menyelesaikan masalah ini tanpa penggunaan teknologi satelit. Itu satu. Yang kedua, apabila menggunakan teknologi satelit tentunya ini daripada pihak swasta. Dan akhirnya ini melibatkan harga data dia. Jadi bagaimana adakah pihak kerajaan pertimbangkan untuk memberi subsidi jika sekiranya harga kos dari penggunaan data itu begitu tinggi, terutama sekali di luar bandar. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Yang Berhormat, sebanyak 839 lokasi di kawasan-kawasan terpencil seluruh negara telah dikenal pasti dan telah pun diluluskan untuk pembinaan kemudahan menggunakan teknologi satelit. Macam saya katakan tadi, oleh kerana kita menganggapkan ini sebagai hak asasi manusia, hak asasi rakyat. Maka walaupun terpencil dan kosnya agak tinggi, kerajaan telah membuat komitmen untuk meneruskan program ini. Sebagai contoh misalnya di Parlimen Cameron Highlands saja, 54 lokasi yang kita telah laksanakan dan kita laksanakan juga di kampung-kampung orang asli di pendalaman. Jadi saya bersedia untuk berbincang dengan mana-mana ahli-ahli yang berhormat yang mempunyai kawasan-kawasan terpencil yang sedemikian yang mungkin merupakan lompong-lompong ataupun kawasan yang masih tertinggal daripada rancangan yang telah kita buat sama ada oleh jendela ataupun ada satu lagi program di bawah kementerian yang kita panggil POP, Point of Presence,
yang sedang kita laksanakan dengan satu peruntukan pembiayaan langsung oleh kerajaan bagi memasang fiber optics bagi memberikan bekalan jalur lebar yang lebih stabil. Jadi kita ada 2 program, satunya jendela yang menumpu kepada pembinaan tower dan juga equipment. Kita juga ada pembinaan gentian optics bagi lebih banyak premises dapat dihubungkan dengan optic fibers. Jadi oleh kerana program ini menyentuh hampir ke semua kawasan-kawasan parlimen, jadi saya memohon kerjasama pada ahli-ahli yang berhormat untuk membuat engagement dengan kementerian supaya kita boleh merancang bersama kalau masih ada kawasan-kawasan lompong, terutamanya di mana ada pendapatan ataupun ada penduduk. Supaya konsep connectivity ini sebagai satu human right dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Terima kasih. Yang berhormat di Tuaran, ada yang dijanjikan dahulu dari segi jendela ini dan juga untuk fiber optik, tetapi kita menunggu pelaksanaan, terutama sekali dalam satu tempat yang sudah pun diluluskan. Terima kasih, insyaAllah yang berhormat. 29 adalah menara dan bagi tempat-tempat terpencil kita perlu bincang untuk membolehkan kita membuat rancangan untuk menggunakan jalur lebar satelit. Saya akan lihat pada perkara ini. Terima kasih Tuan Deputy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri, Terima kasih. Speaker, Saya dah bagi tambah 10 minit dah kepada saya langsung, perbahasan saya langsung tidak disentuh oleh Menteri berkenaan dengan 5G yang saya sebutkan sebanyak 5 perkara. Jadi saya mohon juga penjelasan dan jawapan bertulis dari pihak-pihak Menteri. Boleh? Sebenarnya saya ada masuk dalam teks ucapan saya, tapi oleh kerana menghormati masa, saya akan berikan jawapan betul. Bukan saja pada yang berhormat, sebenarnya ramai lagi yang tak dapat saya ulaskan satu persatu. Saya akan tetap beri makluman secara bertulis. Terima kasih. Minta kalau boleh esok. Boleh, insyaAllah. Bertulis biasa 5 hari bertulis. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seterusnya saya ingin menyebut Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan. 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Deputy. Selaku kementerian yang telah diamanahkan untuk menjamin bekalan makanan bagi keluarga Malaysia